Kebanyakan orang beranggapan bahwa untuk menjaga kesehatan selepas umur 70 tahun, berjalan kaki dengan lebih banyak adalah sangat penting. Walau bagaimanapun, para dokter kini memberi amaran bahwa ini adalah satu tabiat yang perlu dilakukan dengan berhati-hati. Berjalan kaki jelas merupakan aktiviti yang berkesan untuk menggerakkan badan, tetapi jika ia adalah satu-satunya senaman yang dilakukan, ia boleh menjadi pilihan yang salah dan mempercepatkan proses penuaan. Apabila usia semakin meningkat, tubuh kita memerlukan lebih daripada sekadar berjalan kaki semata-mata. Untuk mengekalkan otot, menjaga keseimbangan, dan melindungi sendi, bentuk senaman atau pergerakan lain adalah amat diperlukan. Jika Anda hanya bergantung kepada berjalan kaki dan mengabaikan elemen pergerakan penting yang lain, akhirnya otot akan merosot dengan cepat, sendi akan terbeban, dan risiko untuk jatuh juga akan meningkat. Oleh itu, pakar-pakar kini berpendapat bahwa selepas umur 70 tahun, kita harus mengurangkan masa berjalan kaki dan memberi tumpuan kepada 5 bidang yang lebih penting. 5 bidang ini bukan sekadar petua biasa, tetapi merupakan rahasia teras untuk mengekalkan kecergasan jangka panjang dan menjalani kehidupan yang berdikari. Dalam video kali ini di saluran kesehatan warga EMAS, kami akan menjelaskan secara khusus apakah elemen-elemen tersebut, selain daripada berjalan kaki, yang sebenarnya menjadi asas untuk melindungi kesehatan Anda. Perubahan mudah ini boleh membantu Anda bergerak dengan lebih bebas, melindungi kesehatan, tulang dan sendi, serta memanjangkan lagi jangka hayat Anda. Sila tonton video ini sehingga ke penghujungnya. Kandungan yang akan diperkenalkan di bahagian akhir adalah satu topik penting yang berkait rapat dengan jangka hayat, namun hampir tidak ada sesiapa yang menyentuh mengenainya. Dan sebelum kita bermula secara rasmi, saya ingin mengenali Anda dengan lebih dekat. Berapakah umur Anda yang sedang menonton video ini? Dan dari negeri atau daerah manakah Anda menonton? Sila tinggalkan komen di bawah. Membaca kisah-kisah Anda akan menjadi satu kegembiraan besar bagi saya. Saya percaya bahwa setiap pengalaman hidup yang Anda kongsikan akan menjadikan ruang komuniti kita ini lebih hangat dan mesra. Baiklah, mari kita mulakan sekarang. 1. Mengekalkan kekuatan otot, langkah pertama untuk kehidupan berdikari. Berjalan kaki adalah kaedah yang sangat baik untuk menggerakkan tubuh. Namun, tahukah Anda bahwa jika berjalan kaki adalah satu-satunya senaman yang dilakukan, ia mungkin membawa kepada hasil yang mempercepatkan proses penuaan tubuh? Apabila usia meningkat, tubuh kita menuntut lebih daripada sekadar aktiviti ringkas. Untuk mengekalkan otot, menjaga keseimbangan, dan melindungi sendi, berjalan kaki sahaja tidak mencukupi. Terutamanya, penurunan jisim otot atau dikenali sebagai sarkopenia adalah salah satu pemboleh ubah besar yang menentukan kualiti hidup selepas usia 70 tahun. Masalahnya ialah berjalan kaki semata-mata tidak dapat merangsang otot secara menyeluruh. Walaupun berjalan kaki terutamanya menggunakan bahagian bawah badan disebabkan hampir tiada rintangan, ia tidak cukup untuk dianggap sebagai senaman latihan kekuatan otot. Oleh itu, kebelakangan ini ramai pakar telah bersuara. Jika Anda benar-benar ingin melindungi kesehatan selepas usia 70 tahun, utamakan latihan kekuatan. Latihan kekuatan mempunyai makna yang jauh melampaui sekadar menjadikan badan kekar. Ia membantu meningkatkan keseimbangan, mengurangkan risiko jatuh, dan mengekalkan kebebasan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, jika Anda boleh menjinjing bakul pasar yang berat tanpa banyak kesukaran, atau boleh bangun dari kerusi secara semula jadi tanpa menggunakan tangan, itu adalah isyarat bahwa otot Anda masih berfungsi dengan baik. Sebaliknya, jika pergerakan yang dahulunya mudah kini menjadi semakin sukar, itu mungkin satu amaran senyap bahwa otot Anda semakin lemah. Oncik Razak, 70 tahun yang tinggal di Kuala Lumpur, juga telah melalui pengalaman yang sama. Oncik Razak percaya bahwa beliau sehat kerana setiap hari beliau berjalan kaki di taman rekreasi. Namun, pada suatu hari, walaupun ketika mengangkat sebuah kotak yang lebih ringan daripada sebelumnya, tangannya terasa lemah dan belakangnya mula terasa bebanan berlebihan. Apabila bangun dari sofa, beliau juga merasakan lututnya lemah dan terpaksa berhenti seketika. Pada mulanya, beliau hanya membiarkannya dan berpikir, mungkin ini faktor usia sahaja.
Walau bagaimanapun, Dr. Mohad Rizal yang telah memeriksa beliau berkata otot tidak hilang secara semula jadi, tetapi akan mengecut jauh lebih cepat jika tidak digunakan. Sejak hari itu, Encik Razak telah mengubah kaedah latihannya. Pada mulanya, beliau bermula dengan menggerakkan tangan menggunakan jalur, rintangan resistance ban ringan, dan melakukan senaman squat dengan memegang dinding. Beliau juga menambah gerakan dengan bebanan kecil dumbbell. Hanya selepas beberapa minggu, perubahan yang ketara telah muncul. Tubuhnya menjadi lebih ringan, dan ketika menaiki tangga, pusat gravitinya juga tidak lagi goyah. Yang paling penting, beliau berasa seolah-olah tenaga untuk mengharungi hari telah pulih. Apa yang penting di sini ialah latihan kekuatan bukan bermaksud mengangkat berat di gimnasium semata-mata. Anda boleh melakukannya sepenuhnya di rumah. Hanya dengan senaman tangan menggunakan jalur rintangan, tekan tubi pada singki dapur, atau gerakan mengangkat botol air atau tin makanan, otot juga akan bertindak balas. Kuncinya adalah rangsangan yang bertambah secara beransur-ansur, yaitu mengkabar otot dengan meningkatkan intensiti sedikit demi sedikit. Perubahan kecil tetapi konsisten ini akan mencipta titik perubahan besar untuk kesehatan. Tambahan pula, kepentingan otot bukan hanya terhad kepada kekuatan. Kajian juga menunjukkan bahwa semakin banyak jisim otot, semakin panjang jangka hayat, dan ia juga memberi kesan positif kepada pengekalan keupayaan kognitif. Bergerak dengan lebih mudah, kurang risiko terjatuh, dan tidak kehilangan hak untuk mengurus diri dalam kehidupan. Semua perkara ini bermula daripada otot. Jika Anda ingin tahu tentang tahap kekuatan otot Anda sekarang, cobalah satu ujian mudah. Coba lihat sama ada Anda boleh duduk di kerusi, lalu berdiri semula tanpa menggunakan tangan. Jika Anda boleh berdiri tanpa masalah, itu adalah isyarat yang sangat baik. Jika Anda teragak-agak atau perlu mencondongkan badan ke hadapan, maka sekarang adalah masa terbaik untuk mula membina semula kekuatan otot. Tidak perlu berpikir bahwa sudah terlambat. Kekuatan otot boleh dipulihkan tanpa mengira usia. Hanya dengan tekun berlatih walaupun 10 menit setiap hari, tubuh pasti akan bertindak balas terhadap perubahan itu. Jika Anda sedang menonton video ini dan mendapati kandungan ini bermanfaat, sila tinggalkan nombor 1 di ruangan komen. Penyertaan Anda juga merupakan sumber semangat yang besar bagi orang lain. 2. Keseimbangan merosot lebih awal daripada usia. Berjalan kaki adalah tabiat yang bermanfaat untuk mengekalkan kesehatan. Tetapi ada satu kebenaran yang sering kita tidak tahu. Hanya berjalan kaki sahaja tidak dapat mengekalkan deria keseimbangan. Ramai orang berpikir, saya sudah berjalan kaki seumur hidup, jadi pastinya keseimbangan saya masih oke, bukan? Tetapi malangnya keupayaan keseimbangan semakin lemah seiring dengan peningkatan usia, dan jika tidak dilatih, ia akan hilang secara senyap namun pasti. Untuk melindungi kesehatan selepas usia 70 tahun, perkara pertama yang perlu dipertimbangkan adalah kekuatan untuk tidak terjatuh. Jatuh bukanlah kemalangan semata-mata. Ia boleh menyebabkan patah tulang pinggul, kecederaan tulang belakang, terbaring di katil untuk jangka masa panjang, dan proses pemulihan boleh memakan masa beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Apa yang penting adalah kebanyakan kes jatuh ini bukan disebabkan oleh kaki yang lemah, tetapi karena deria keseimbangan telah menjadi kurang peka. Sejak bila Anda merasa sukar untuk berdiri dengan satu kaki ketika memakai stocking? Atau adakah Anda bergoyang apabila coba mengambil barang di rak tinggi? Detik-detik kecil ini sebenarnya adalah masa di mana tubuh sedang menghantar isyarat bahaya secara senyap. Encik Hasan, sebunisik tahun, yang tinggal di Petaling Jaya, Selangor, adalah seorang yang sentiasa aktif. Beliau tidak pernah terlepas berjalan kaki di sekitar kawasan perumahan setiap hari dan juga gemar mendaki bukit secara ringan. Tetapi pada suatu hari, ketika sedang melangkah turun ke jalan raya di lintasan pejalan kaki, hujung kakinya tersangkut pada bendul jalan menyebabkan beliau hilang keseimbangan dan terhuyung-hayang seketika. Nasib baik, beliau sempat berpaut pada tiang lampu di sebelah, lantas mengelakkan kemalangan besar. Tetapi beliau berkata sejak hari itu, setiap kali turun tangga atau melangkah melepasi ambang pintu, perasaan bimbang sentiasa mendahului keyakinan. Selepas membuat pemeriksaan, dokter telah menasihatkan bahwa deria keseimbangan bukan sesuatu yang sedia ada sejak lahir. Kita mesti berlatih secara konsisten baru boleh mengekalkannya.
Sejak hari itu, Encik Hasan memulakan senaman keseimbangan mudah di rumah seperti berdiri dengan satu kaki, memindahkan pusat graviti di tempat, dan berjalan mengikut satu garisan lurus. Pada mulanya, gerakan-gerakan ini sangat sukar, sehingga hanya mampu bertahan beberapa saat, tetapi lama-kelamaan beliau berasa lebih stabil, dan gerakan dalam kehidupan seharian juga menjadi lebih langkar dan lebih yakin. Melatih keseimbangan sama sekali tidak susah. Tidak memerlukan peralatan khas atau ruang yang luas. Apa yang diperlukan hanyalah beberapa menit setiap hari untuk fokus pada diri sendiri. Sebagai contoh, kubola berdiri di tepi meja dapur, angkat sedikit sebelah kaki, dan tahan selama 10 saat. Jika Anda boleh melakukannya dengan mudah, keadaan keseimbangan semasa Anda agak baik. Tetapi jika kaki Anda gemetar atau perlu berpaut pada objek sekeliling baru boleh berdiri, itu adalah isyarat jelas daripada tubuh. Sudah tiba masanya untuk melatih semula keseimbangan. Apabila keupayaan keseimbangan bertambah baik, ia bukan hanya terhenti pada tidak terjatuh. Postur Anda akan terjaga dengan betul. Setiap pergerakan mempunyai kestabilan dan keupayaan pemulihan tubuh juga meningkat, membantu Anda bertindak balas serta-merta terhadap pelanggaran kecil. Ini bukan hanya masalah fisikal, tetapi juga membawa kepada keyakinan bahwa diri boleh bergerak dan kestabilan dari segi psikologi. Kebelakangan ini, adakah Anda pernah terhuyung-hayang ketika berjalan atau terkejut disebabkan satu langkah kecil? Jika ada, maka sekarang adalah masanya untuk mula meluangkan masa bagi latihan keseimbangan. Dan perkara itu benar-benar boleh berubah hanya dengan beberapa menit latihan. Semoga video ini menjadi permulaan kepada perubahan kecil dalam kehidupan seharian Anda. 3. Tubuh menjadi kaku, kebebasan semakin sempit. Berjalan kaki adalah tabiat baik yang membantu menggerakkan kaki dan menyokong peredaran darah. Walau bagaimanapun ada satu fakta yang sering kita abaikan. Hanya berjalan kaki sahaja sukar untuk mengekalkan kelenturan tubuh dan keupayaan pergerakan sendi. Selepas usia tibu di tahun, pergerakan menjadi semakin perlahan dan sendi tulang menjadi kaku adalah fenomena semula jadi, tetapi kelajuan dan tahapnya boleh menjadi sangat berbeza bergantung pada cara Anda menggunakan tubuh. Pernahkah Anda mengalami rasa leher tegang apabila memusingkan kepala ke kiri dan kanan? Atau sukar membongkokkan badan sekukupnya untuk memakai stoking entah sejak bila? Ketidakselesaan kecil ini sering diabaikan dengan tanggapan mungkin sebab faktor usia sahaja. Tetapi sebenarnya itu adalah isyarat senyap yang menunjukkan tubuh tidak lagi boleh bergerak seperti dahulu. Masalahnya ialah, pada masa Anda menyadari perubahan ini, julat pergerakan telah pun menyempit, dan seiring dengan itu, tahap kebebasan dalam hidup juga berkurang. Gerakan seperti duduk lalu berdiri, membuka pintu, atau menghulurkan tangan ke atas. Semua perkara ini memerlukan sokongan kelenturan dan keupayaan pergerakan. Puan Mariam, tubuh UNU 8 tahun, yang tinggal di Kuantan, Pahang, mempunyai tabiat berjalan kaki di sepanjang pantai setiap pagi. Beliau juga seorang yang rajin bersenam dan sentiasa berfikir bahwa beliau sihat. Tetapi pada suatu pagi, apabila bangun tidur dan cuba keluar dari katil, beliau merasakan tubuhnya berat dan kaku secara luar biasa. Apabila membongkok untuk mengutip barang, beliau terpaksa membengkokkan lutut lebih dalam dan memusingkan badan juga menjadi lebih kekok berbanding sebelumnya. Pada mulanya, beliau hanya menyangka ia akibat keletihan, tetapi doktor selepas membuat pemeriksaan berkata, ini bukan sekadar penuaan semata-mata. Jika tidak menggunakan sendi secara menyeluruh dan hanya mengekalkan pergerakan berulang-ulang, julat pergerakan akan perlahan-lahan menyempit. Selepas itu, Puan Mariam telah mengubah tabiatnya. Beliau memulakan hari baru dengan senaman regangan ringan dan meluangkan masa 10 menit setiap hari untuk melakukan gerakan menggerakkan sendi dan otot secara perlahan pada julat yang luas seperti memusingkan leher, memusingkan bahu, menarik lutut, dan memusingkan pergelangan kaki. Hanya selepas beberapa minggu, tubuhnya menjadi lebih lentur dan beliau berasa jauh lebih selesa walaupun ketika menggeliat atau bersin. Ramai orang apabila memikirkan tentang regangan hanya membayangkan gerakan duduk dan menyentuh ujung jari kaki. Tetapi apa yang sebenarnya diperlukan bukanlah gerakan pasif sebegitu. Sebaliknya, pergerakan aktif yang membantu membuka arah dan julat pelbagai sendi secara perlahan-lahan.
Contohnya, hanya dengan memegang dinding dan memusingkan sendi pinggul secara perlahan, atau duduk dan menarik lutut ke dalam, atau duduk di kerusi dan memusingkan pergelangan kaki, tubuh kita juga boleh mengekalkan keadaan yang lembut dan tidak menyakitkan. Latihan kelenturan ini bukan sahaja bertujuan membantu tubuh kurang kaku. Ia adalah senaman pemanasan teras yang membantu menggalakkan peredaran darah, mengekalkan postur yang betul, dan membantu sendi bertindak balas tanpa bebanan berlebihan terhadap hentakan kecil. Dan semua keberkesanan ini membawa kepada pengurangan rasa sakit dalam kehidupan seharian, mengurangkan risiko jatuh, dan meningkatkan keselesaan hidup. Sekarang, di tempat duduk Anda, cobalah pusingkan kepala ke kiri kemudian ke kanan secara perlahan. Bolehkah Anda memusingkannya dengan langkar, atau ada rasa tersangkut atau tegang di pertengahan jalan? Gerakan kecil dan mudah ini mencerminkan dengan tepat keadaan, kelenturan, dan sendi Anda sekarang. Jika Anda merasakan walaupun sedikit ketidakselesaan, maka sekarang adalah masa yang paling sempurna untuk bermula. Berjalan kaki mungkin merupakan cara untuk melindungi kesehatan asas, tetapi kekuatan untuk mengekalkan tubuh yang lembut dan bergerak bebas datang daripada kelenturan. Setiap hari hanya perlukan beberapa menit sudah memadai. Tabiat kecil itu akan membentuk masa depan pergerakan yang tidak sukar walaupun usia sudah lanjut. Jika Anda masih terus menonton video ini, sila tinggalkan nomor 3 di ruangan komen. Pilihan Anda mungkin menjadi pendorong kepada pergerakan orang lain. 4. Apabila pusat graviti tubuh runtuh, kehidupan juga ikut sengit. Ada satu lagi perkara yang mana berjalan kaki sahaja tidak mencukupi. Itu adalah mengekalkan otot teras. Kumpulan otot yang menyokong pusat graviti tubuh, dan postur yang betul. Ramai orang apabila mendengar otot teras hanya memikirkan tentang mempunyai otot perut yang kekar, tetapi sebenarnya otot teras merangkumi bahagian belakang, perut, dan pelvis yang merupakan kekuatan asas membantu mengekalkan keseimbangan dan kestabilan keseluruhan tubuh. Apabila usia meningkat, peranan kumpulan otot ini menjadi semakin penting. Tetapi kebanyakan orang menyadari perkara ini agak lewat. Hanya apabila mula sakit belakang atau mempunyai tabiat membongkok, barulah mereka sadar bahwa diri saya tidak lagi seperti dahulu. Apabila otot teras menjadi lemah, ia bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan dari segi penampilan, malah realitinya tekanan ke atas tulang belakang juga meningkat, deria keseimbangan terganggu dan risiko jatuh juga lebih tinggi. Walaupun Anda berjalan kaki dengan rajin, jika di dalamnya tiada latihan untuk menegakkan pusat graviti tubuh, berjalan lama akan menjadi semakin sukar dan beban ke atas sendi juga akan terkumpul secara beransur-ansur. Terutamanya, gejala seperti sakit belakang, bahu membongkok, atau rasa tertekan bukan sekedar disebabkan oleh penuaan, tetapi mungkin isyarat bahwa otot pusat telah lemah dan tidak lagi dapat menjalankan peranannya. Encik Zainal, 75 tahun, yang tinggal di Johor Bahru, adalah seorang yang sangat rajin setiap pagi berjalan di sekitar rumah dan tidak meninggalkan aktiviti menaiki tangga. Tetapi kebelakangan ini, beliau mula merasakan ada sesuatu yang pelik. Bahunya cenderung jatuh ke hadapan, belakangnya cepat terasa lenguh, dan beliau berasa tubuhnya seolah-olah kondong ke hadapan ketika berjalan. Perjalanan keluar yang dahulunya ringan, kini hanya berjalan sedikit beliau sudah berasa seluruh badan lenguh dan letih lesu. Apabila ke hospital, doktor telah memberitahu Encik Zainal, apabila postur menjadi salah, kapasiti paru-paru juga berkurang dan keupayaan pergerakan juga terhad. Ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan berjalan kaki. Sejak hari itu, beliau mula melakukan perubahan kecil dalam kehidupan seharian. Beliau berlatih berdiri tegak dengan menyandarkan belakang ke dinding, memastikan kepala, bahu, dan pinggul berada dalam satu garis lurus. Berlatih duduk di kerusi dan mengemaskan otot perut, menegakkan tulang belakang, dan memulakan senaman menguatkan otot teras tanpa peralatan khas, seperti pernafasan perut, tarik nafas, dan kempiskan perut secara perlahan. Sanggup menakjubkan, hanya selepas beberapa minggu, sakit belakangnya telah berkurang dengan ketara, pernafasan menjadi lebih selesa, dan beliau merasakan posturnya telah berubah apabila keluar rumah. Otot teras bukan hanya untuk bentuk badan yang cantik. Ia adalah kekuatan asas untuk setiap pergerakan daripada keseimbangan tubuh, kedudukan stabil organ dalaman, postur yang betul, sehinggalah kepada pencegahan jatuh,
terdapat banyak senaman otot teras yang boleh dilakukan dengan mudah di rumah. Contohnya seperti gerakan berdiri menyandar dinding dan mengemaskan otot perut untuk menjaga postur, senaman pernafasan duduk di kerusi, menegakkan belakang dan mengempiskan perut ke dalam, atau gerakan memusingkan badan secara ringan ke kiri dan kanan. Pergerakan-pergerakan kecil ini, jika terkumpul akan mencipta perubahan, membantu pusat graviti menjadi kukuh, postur dapat ditegakkan, dan setiap pergerakan juga menjadi jauh lebih mudah. Adakah Anda mahu mencobanya? Sekarang, sila berdiri dan sandarkan belakang ke dinding. Periksa sama ada kepala, bahu, dan pinggul Anda menyentuh dinding secara semula jadi. Jika Anda terpaksa memaksa diri baru boleh menyentuh dinding, atau jika bahagian bawah belakang Anda melengkung terlalu banyak, itu adalah isyarat bahwa otot teras dan postur Anda sedang memerlukan bantuan. Jangan abaikan isyarat sebegini daripada tubuh. Otot teras mempengaruhi kekuatan otot, keseimbangan, pernafasan, penghadaman, dan bahkan gaya berjalan. Postur bukan hanya penampilan luaran, tetapi juga titik permulaan tabiat hidup yang membantu mengurangkan keletihan tubuh dan memulihkan keyakinan. Kekuatan untuk berjalan adalah penting, tetapi melangkah dengan yakin, tegak, dan tanpa membebankan diri, itulah kesehatan penuh maruah di usia emas. Satu tabiat kecil bermula hari ini boleh menjadi titik permulaan untuk membina semula pusat graviti tubuh. 5. Kisah yang diceritakan oleh lutut, langkah yang tidak diingini oleh Sandy. Berjalan kaki adalah senaman yang paling ringkas dan mudah. Oleh itu ramai orang memilih berjalan kaki sebagai tabiat kesehatan untuk usia emas. Walau bagaimanapun, jika dilihat secara tenang, ada masalah jelas yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan berjalan kaki. Salah satu daripadanya adalah bebanan ke atas sendi. Apabila usia meningkat, sendi-sendi dalam tubuh kita perlahan-lahan menjadi lemah. Rawan dan cekair pelincir yang berfungsi melindungi antara sendi berkurang dan keupayaan menyerap hentakan juga mula merosot. Pada masa ini, jika hanya mengulang-ulang aktiviti berjalan kaki, hentakan akan terus terkumpul di lokasi yang sama, boleh membawa kepada kesakitan yang merebak ke lutut, pinggul, pergelangan kaki, dan juga belakang. Ramai orang berkata sakit sendi adalah perkara biasa apabila tua, tetapi pada hakikatnya banyak kes tidak menyadari bahwa pergerakan berulang-ulang dengan cara yang tidak menyerap hentakan, itulah yang sedang senyap-senyap merosakkan sendi mereka. Puan Farida, 77 tahun yang tinggal di kota Kinabalu, Sabah, berpikir bahwa beliau sedang mengekalkan kesehatan dengan berjalan kaki selama 1 jam setiap pagi di sekitar kondominiumnya. Tetapi kebelakangan ini, lututnya kerap menjadi kaku dan selepas berjalan jauh, rasa sakit berdenyut muncul di bahagian belakang dan pinggul. Apabila ke hospital, dokter telah memberitahu Puan Farida, berjalan kaki adalah senaman yang baik, tetapi hentakan berulang-ulang boleh memberi tekanan kepada sendi. Sudah tiba masanya Puan beralih kepada senaman yang kurang hentakan. Selepas itu, Puan Farida mengubah sedikit kaedah latihannya. Daripada berjalan kaki setiap hari, beliau beralih kepada senaman dalam aerobik 3 kali seminggu, mengayuh basikal setempat secara perlahan di dalam rumah, atau duduk di kerusi, dan melakukan regangan untuk melembutkan sendi. Hanya selepas beberapa minggu, beliau telah merasakan perubahan yang menakjubkan. Rasa sakit berdenyut selepas berjalan telah hilang, lutut bergerak lebih semula jadi berbanding dahulu, dan aktiviti naik turun tangga juga menjadi jauh lebih mudah. Sendi yang menanggung berat seperti lutut, pinggul, dan pergelangan kaki menjadi semakin sensitif apabila usia meningkat, dan ia perlahan-lahan menjadi lemah akibat hentakan berulang. Oleh itu, pakar menasihatkan bahwa selepas usia 70 tahun, daripada hanya berkeras untuk berjalan kaki, kita harus menggabungkannya dengan senaman kurang hentakan untuk melindungi sendi dan mengurangkan beban. Sebagai contoh, berenang atau senaman dalam air. Aqua aerobics, berkat daya apungan air, membantu mengurangkan graviti yang bertindak ke atas tubuh, membolehkan latihan kardio dilakukan tanpa memberi tekanan kepada sendi. Mengayuh basikal atau basikal senaman di rumah juga mempunyai kelebihan kurang memberi tekanan kepada sendi dan menggunakan otot bahagian bawah badan secara sekata.
Selain itu, senaman pergerakan perlahan dan lembut seperti Tai Chi atau yoga kerusi yang ringkas juga membantu mengekalkan keupayaan pergerakan sendi tanpa menyebabkan kesakitan. Justeru boleh menjadi senaman yang mampan walaupun usia sudah lanjut. Sekarang cobalah duduk di kerusi, lalu berdiri secara perlahan tanpa menggunakan tangan. Jika Anda merasa berat di lutut atau pinggul, atau jika sendi Anda mengeluarkan bunyi klik atau pop ketika berjalan, itu mungkin permintaan senyap daripada tubuh. Tolong lindungi saya dengan pergerakan yang lebih lembut. Melindungi sendi bukan bermaksud mengelakkan kesakitan semata-mata. Apabila tubuh selesa, pergerakan baru menjadi bebas. Dan apabila pergerakan selesa, kehidupan baru menjadi kukuh. Tidak perlu berhenti sepenahnya daripada berjalan kaki. Kuma perhatikan dengan teliti bagaimana rasa sendi Anda dalam pergerakan harian yang berulang-ulang. Itulah langkah pertama yang sebenar untuk melindungi kesehatan. Jika Anda sedang menonton sehingga ke akhir video ini, sila tinggalkan nombor 5 di ruangan komen. Satu reaksi kecil Anda mungkin menjadi cadangan yang mesra buat seseorang yang sedang ragu-ragu karena sakit sendi ketika ini. Sekarang, kita sudah sampai ke bahagian akhir video. Saya berharap apabila merenung kembali secara perlahan 5 kisah yang telah kita kongsikan bersama hari ini, Anda akan memikirkan apa yang paling diperlukan untuk tubuh dan minda Anda ketika ini. Jika sebelum ini Anda hanya berjalan kaki untuk menjaga kesehatan, mungkin Anda sudah dapat merasakan bahwa 5 perkara ini bukanlah pilihan alternatif semata-mata, tetapi perkara yang benar-benar diperlukan. Sudah tiba masanya, kita tidak hanya berhenti pada meningkatkan jumlah langkah, tetapi mesti melangkah ke arah melindungi otot, membina keseimbangan, mencari semula kelenturan, menegakkan semula pusat graviti tubuh, dan melindungi sendi tulang. Menjadi tua bukan bermaksud kelajuan menjadi perlahan semata-mata. Kadang-kadang ia adalah keberanian untuk berhenti dan melihat kembali, dan merupakan pilihan untuk menghargai dan menggunakan tubuh sendiri dengan cara yang berbeza, bermula dari sekarang. Kekuatan untuk merangka semula kehidupan sendiri dengan melihat kembali pergerakan kecil yang telah diabaikan, isyarat tubuh yang telah dipandang sepi masih ada di dalam diri kita. Tubuh mungkin menjadi lemah berbanding hari semalam, tetapi mengubah aliran itu dengan pilihan dan tindakan yang sadar masih merupakan perkara yang boleh dilakukan walaupun sekarang. Dalam 5 perkara ini, di bahagian manakah Anda rasa paling perlu berubah? Anda cukup berjalan kaki, tetapi adakah merasa kekuatan di paha semakin hilang? Atau kebelakangan ini, adakah detik-detik hilang keseimbangan lebih kerap menemui Anda? Adakah tubuh menjadi lebih kaku atau postur semakin sengit? Selepas berjalan kaki untuk masa yang lama, adakah rasa sakit berdenyut di sendi menyusul? Perubahan itu datang dengan sangat perlahan, tetapi sikap menyadari dan menanganinya pasti boleh mengubah arah tuju kehidupan kita. Alangkah bagusnya jika Anda boleh kongsikan secara ringkas di ruangan komen satu kandungan yang paling Anda hargai daripada video hari ini dan satu perkara yang ingin Anda praktikkan pada masa hadapan. Karena pengalaman dan pemikiran Anda juga boleh membantu orang lain. Kehidupan kita belajar dan matang daripada kisah sesama kita. Dan hubungan itu tanpa mengira usia, meninggalkan kesan yang mendalam untuk kita semua. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, sila sokong kami dengan menekan butang suka dan langgan. Tindakan kecil itu adalah kekuatan untuk kami terus berkongsi kisah ini dengan lebih ramai orang. Saya ingin bersama Anda membina usia tua yang sihat. Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat dan menarik, jangan ragu untuk menekan suka dan melanggan saluran kesehatan warga emas. Selain itu, berkongsi video ini kepada orang yang Anda fikir memerlukannya akan menjadi sumber semangat yang besar. Berkat sokongan Anda, kesehatan warga emas akan terus membawakan maklumat dan nilai praktikal untuk kehidupan usia emas melalui kandungan yang bermakna. Setinggi-tinggi terima kasih kerana sudi bersama. Semoga dapat bertemu lagi dalam video seterusnya.